بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هيأ لنا الأسباب نجتمع في هذا المكان المبارك الذي فيه مسلمون يصلون ويذكرون ويعلمون ويتعلمون، وعسى أن الله يجعلنا ممن قال عن قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه سادة أولياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mengucap syukur kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa sebab untuk kita dapat berhimpun dalam tempat yang berkat ini, Masjid Al-Mustaghfirin, di mana di dalamnya orang muslimun bersembahyang, di dalamnya orang muslimun belajar, di dalamnya orang Islam mengajar, dan mudah-mudahan kita masuk di dalam perkataan Nabi kita berkenaan tentang satu kaum. Sekira-kira Nabi kita mengatakan la yaqumu qaumun, tiada duduk oleh satu kaum yazkurunallaha ta'ala, yang berzikir mereka itu, mengingat mereka itu akan Allah Subhanahu wa taala, illa hafasumul malaikatu, melainkan mereka itu dilingkungi dengan malaikat, wa ghasyatumur rahmatu, dan mereka itu dilimpahi dengan rahmat, wa nazalat alaihimus sakinah, dan juga Allah memberikan ketenangan kepada sekalian mereka itu, wa dzakarahumullah fi man indahu, dan Allah membangga-banggakan di kalangan para malaikatnya. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita tergolong daripada golongan yang tersebut itu. Sebelum saya menyebutkan akan tajuk yang diamanahkan kepada saya, iaitu kepentingan ilmu tasawuf, suka saya maklumkan terlebih dahulu duduknya saya di depan ataupun jadi saya sebagai jemputan ataupun bercakap saya di hadapan orang ramai, bukan kerana saya terlebih alim daripada yang hadir, bukan, dan bukan kerana saya terlebih tahu untuk menyampaikan, pun bukan, dan bukan kerana saya membawa satu pengajaran, pun bukan. Hanya saja jikalau tuan-tuan mendapatkan mana-mana kebaikan, mana-mana nasihat, mana-mana percakapan, semua percakapan tu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa pun boleh membawa satu kebaikan, melainkan kebaikan tu dicuri, diambil. Bukan dicuri maksud saya secara haram, tidak. Maksud saya diambil daripada pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa pun yang boleh mendatangkan kebaikan, lepas tu dia meninggikan diri dia, mengatakan aku yang bawakan kebaikan ni, tak ada. Jadi datang saya ni hanyalah juga bukan untuk mengajar tuan-tuan, sebab al-ulama muntashir, maksudnya ulama ni bersepah ramai, orang alim ramai, dekat negeri tuan-tuan pun ramai. Kalau saya datang untuk mengajar, sebenarnya masih faedah. Saya sebenarnya datang sini bukan untuk mengajar, tempat tuan-tuan ramai ulama. Saya hanya datang sebab asalnya ketika dapat jemputan tempoh hari, saya memang tak daya nak datang. Kemudian kalau tak salah saya 2 kali kot ya, 2 kali jemputan saya tunaikan juga atas dasar adik-beradik. Maksud saya, kita semua adik-beradik Islam. Jadi saya datang ni sebab nak jumpa. Kalaulah saya kata adik-beradik Islam, mungkin tuan-tuan rasa betul lah kan. Tapi sebenarnya mungkin kita adik-beradik senegeri. Kalau tuan-tuan nak tahu, mak saya rumah dia dekat Sungai Kelugur, sini depan USM tu, Sungai Kelugur tu, mak saya kat situ. Mak saya besar kat situ. Saya ada mamu saya tu sana tu, mamu Sob tu pun orang sini juga. Semua saya, maksudnya kiranya adik-beradik bukan saja adik-beradik se-Islam, tapi memang adik-beradik senegeri pun kira memang. Jadi saya datang ni adalah untuk kasih sayang. Maksud saya untuk hubungkan kasih sayang, dapat saya berkenal dengan tuan-tuan, walaupun sebelum ni daripada telefon saja, sekarang dapat berjumpa. Barulah saya masuk kepada apa yang diamanahkan kepada saya untuk kita cakapkan. Mengikut apa yang saya dapat, sebelum tu juga saya mengucapkan terima kasih jugalah kepada penganjur pertubuhan Pertubuhan Ikatan Mahabbah Mustafa lagi dengan Masjid Mustaghfirinnya, Pertubuhan Ikatan Mahabbah Mustafa, dan juga Masjid Al-Mustaghfirin. Saya ucapkan terima kasih atas jemputannya, atas usahanya. Mudah-mudahan usaha yang tuan-tuan buat ni, saya sendiri pun mendapat limpahan berkat daripada apa yang tuan-tuan buat. Diampunkan dosa kita insya-Allah dalam majlis ini.
dimudahkan segala urusan insya-Allah, lagi apa yang lagi akan datang, dan insya-Allah dimatikan kita semua insya-Allah dalam husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Barulah saya sebutkan yang boleh saya kongsikan atas apa yang diamanahkan, iaitu disebutkan orang diamanahkan untuk menyebut kepentingan ilmu tasawuf. Kita sedia maklum tuan-tuan, ilmu ni ada banyak ilmu ni, tetapi ilmu pula, banyaknya ilmu tu kemudian disebut oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nabi kata menuntut ilmu tu wajib bagi orang muslimin. Tapi ilmu apa yang wajib? Jadi orang pun bertanya-tanya setelah wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampailah asar tadwin. Asar tadwin ni ialah satu zaman yang ketika itu ulama-ulama mengkitabkan ataupun mengkaedahkan agama. Itulah keluarnya mazhab. Itulah keluarnya kaedah usul fiqh, kaedah usul semua keluar. Jadi sebab apa keluar? Sebab kalau semata-mata hadis, macam mana kita nak letakkan hukum? Kalau semata-mata hadis, macam mana kita nak letakkan hukum? Saya ambil contoh pada masalah awani, pada masalah awani tahu, awani ni bekas minuman. Bekas minuman, kertas, safrah, sudu, cawan, pinggan semualah. Bekas awani tu ialah bekas-bekas yang kita pakai untuk minum ataupun bekas yang kita pakai untuk menanggung sesuatu, memindahkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Itu namanya awani. Jadi awani itu ceritanya Nabi melarang orang memakai bekas daripada emas. Mula-mula Nabi larang, kemudian jatuh hukum. Hukum jatuh larangan Nabi memakai bekas daripada emas tu makruh je jadi dia. Makruh je jadi dia. Kemudian bila dapat satu hadis lagi Nabi sebut orang yang memakai barang daripada emas ni, maksudnya memakai cawan ataupun sudu ataupun apa daripada emas, Nabi kata dia perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang. Kemudian barang siapa yang memakainya maka tempatnya dalam neraka. Dekat situ ada beza tak? Yang pertama larangan saja, yang kedua larangan serta iqab. Iqab maksudnya serta dapat balasan. Jadi perbahasan tu tak putus, melainkan sampai ulama putuskan. Jadi setengah ulama mengatakan, bukan setengah ulama, asal ulama mengatakan di sisi kita mazhab Syafi'i, asal qaul qadim mengatakan boleh pakai bekas tu, boleh pakai. Cuma asal dia makruh je hukum dia. Tapi qaul jadid al-Imam Syafi'i dengan kaedahnya mengatakan haram pakai sebab ada kaid yang lain. Jadi dekat situ nak menunjukkan pada tuan-tuan, ilmu ni dia perlu ada apa? Dia perlu ada kaedah. Jadi bila Nabi cakap talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, ilmu apa yang penting tadi tu? Okey. Jadi saya sebut dulu sebelum kita masuk kepentingan tasawuf tadi, ilmu yang Nabi kata penting, yang Nabi kata wajib tadi tu, seperti mana yang tuan-tuan tahu, itulah tiga ilmu. Tiga ilmu yang disebutkan sebagai thawabit, satu ilmu disebutkan sebagai mutaghayyirat. Saya sebutkan tentang mutaghayyirat sebab saya bukan saja kerana kami murid Habib Bakar Masyhur, tapi nak sebutnya tentang mutaghayyirat sebab kami nampak benda tu berlaku hatta di kalangan orang ahli sunnah sekalipun kena. Bukan bila sebut pasal mutaghayyirat bergaduh orang Wahabi dengan ahli sunnah, tak. Bergaduh Syiah dengan ahli sunnah, tak. Dia mutaghayyirat ni dia hancurkan semua. Sebab tu saya sebut ya. Contoh saya akan sebutkan tentang mutaghayyirat sikit. Jadi nak sebutnya ilmu yang kita tahu ialah tiga kan. Islamun, imanun, ihsanun. Betul tak? Yang kita sebutkan rukun agama, betul? Ada satu lagi yang kita nak kena tambah, iaitu al-ilm bi'alamati sa'ah. Jadi dia sebut daripada mana datang tiga ilmu ni? Daripada hadis yang masyhur yang tuan-tuan pun tahu. Hadis tu nama hadis Jibril. Apa hadis tu cakap? Sayyidina Umar kata, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istala' alaina rajulun shadidul bayad thiyab shadidus sawad sya'ar la yura 'alaihi athar safar wa la ya'rifu minna ahadun. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatihi ila rukbatihi wa wada'a kaffihi 'ala fakhidhihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Qala an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaq. Fa'ajib lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Thumma qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi min Allah. Qala sadaq. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'alama min as-sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antar al-hufata al-'urat al-'alata ri'a'isha yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaq. Falabithtu maliyan.
وفي رواية لبث سيدنا عمر ثلاثة أيام ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم. Hadis tu cerita Nabi Sayyidina Umar kata, sedang kami duduk-duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang satu orang lelaki yang masyhur, tuan tahu ceritanya hadisnya. Datang satu orang lelaki, rambut hitam, pekat melekat, baju putih, tak ada kotor-kotor pun, tak ada kotor-kotor datang daripada, tak ada bekas musafir pun. Kemudian datang kepada Nabi, fasnada rukbatih ila rukbatih, dia pun lagakan duduk dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lutut dia dengan lutut. Kemudian wada'a kaffi ala fakhidih, kemudian dia letakkan tangan dia atas paha dia. Kemudian dia kata kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata ya Muhammad, dia kata fa akhbirni anil Islam, bagi tahu aku tentang apa Islam. Jadi Nabi pun cakap Islam dengan yang kita mengetahui rukun Islam tu berapa perkara? Al-khamis kan, 5 perkara rukun Islam. Anta syahadu an la ilaha illallah, mengucap kalimah syahadat, sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, haji, zakat, kemudian haji. 5 perkara je Nabi sebut. Kemudian selepas Nabi dah jawab, Sayyidina Umar pun kemudian selepas Nabi jawab, lepas tu orang tu pun mengatakan jawapan kau betul. Jadi mengikut hadis tu, Sayyidina Umar kata aku keheranan. Kenapa dia tadi dia tanya, lepas tu dia kata betul. Orang yang boleh kata betul ialah orang yang dah tahu jawapan. Jadi tak apa, terus lagi hadis tu berjalan sampailah orang tu pun bertanya pula. Dia kata, bagi tahu aku tentang iman. Kemudian Nabi pun sebutlah iman tu ialah percaya kepada Allah, percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada antuminu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, percaya pada rasul dan hari akhirat, kemudian percaya pada qada qadar. Jadilah 6 perkara Nabi sebut. Kemudian selepas Nabi jawab, dia pun cakap fa akhbirni anil ihsan. Ini yang kita nak sebut kejap lagi. Bagi tahu aku tentang ihsan. Bagi tahu tentang ihsan iaitu tentang tasawuf. Jadi Nabi kata anta abdullah ka annaka tarah. Nabi kata tasawuf tu, ihsan tu ialah bahawa engkau beramal kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Ini maka musyahadah. Fa in lam takun tarah, jika engkau tak mampu melihat, tak mampu untuk engkau dapat seolah-olah engkau melihat Allah, fa innahu yarak. Kau kena yakin bahawa Allah tu melihat kau. Kemudian selesai Nabi cakap kat situ, Nabi pun tanya lagi. Nabi tanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah. Bagi tahu aku tentang hari kiamat. Apa Nabi jawab? Nabi kata mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi kata tidaklah orang yang ditanya itu lebih alim daripada orang yang bertanya. Nabi kata. Jadi bila Nabi dah jawab macam tu, Sayyidina Jibril pun, laki tadi tu pun yang menyamar tadi, Jibril menyamar tadi tu, dia kata bagi tahu aku tentang tanda-tandanya. Lepas tu Nabi pun jawab, Nabi kata tanda-tandanya ialah antalidal amatu rabbataha, engkau akan melihat satu generasi. Saya terjemah satu generasi dulu, nanti kalau ada persoalan nanti tanya kemudian. Satu generasi melahirkan generasi baru yang menjadi tuan dia. Generasi tua melahirkan generasi baru yang menjadi tuan dia. Walaupun daripada lafaz hadis Nabi kata antalidal amah, yang melahirkan seorang ibu ataupun seorang betina. Betina ni maksudnya bukan betina jalang, bukan. Maksud betina ni ialah apa-apa saja yang jenis dia betina. Maksudnya dia tu muannas. Ummah tu muannas, umat kan? Umat muannas. Tu perkataan muannas. Jadi antalidal amah rabbataha, satu umat melahirkan satu generasi yang tuan dia. Maksudnya dia melawan generasi lama. Kemudian Nabi kata wa antural hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Engkau akan melihat orang-orang yang sebenarnya dia tu datang daripada orang-orang susah. Biasanya mereka itu telanjang, berkaki ayam, menggembala kambing. Biasanya orang-orang susah saja. Tapi mereka itu yatatawaluna fil bunyan, mereka itu bersungguh-sungguh mendirikan bangunan yang tinggi-tinggi. Nabi sebut begitu. Okay, daripada cerita ni, kemudian Sayyidina Umar cakap summan talaq, kemudian orang tu pun balik dah, hilang. Kemudian Sayyidina Umar kata summan talaq falabistu maliyan, maka aku kebingungan pada beberapa ketika. Jadi setengah riwayat mengatakan labitha Sayyidina Umar 3 ayyam. Sayyidina Umar kebingungan selama 3 hari. Selepas sampai 3 hari, Nabi pun bertanya kepada dia. Nabi cakap, ya Umar, atadri man sa'il? Wahai Umar, adakah kau mengetahui siapa yang tanya? Nabi Sayyidina Umar kata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lah yang mengetahui.
Lepas tu Nabi sebut innahu Jibril, yang datang tu ialah Jibril, atakum, datang kepada kamu semua, yu'allimakum, dia mengajar kamu. Cuba dengar betul Nabi cakap yu'allimakum, bukan yu'allimani, yu'allimakum. Maksudnya Jibril tu mengajar kita dinakum, agama kamu. Ataupun dalam riwayat yang lain yu'allimakum amra dinikum, atau dalam riwayat yang lain yu'allimakum umura dinikum. Itu 3 riwayat menyebutkan tentang lafaz yang Jibril sebut. Okey. Daripada hadis ni yang ada ilmu yang ada dekat situ, bila kita bertanya ilmu mana yang wajib tadi ni. Sebab kita nak tanya apa kepentingan tasawuf tadi tu. Jawapan kepentingan tasawuf tu, yang pertama sekali, lapisan pertama yang kita nak kena ketahui, dia tergolong daripada ilmu yang 4 dekat sini. Yang 4 dekat sini. Yang sekira-kira ilmu yang terkandung dalam hadis Jibril ni, kalau siapa yang tak tahu daripada qadarnya, maksudnya qadar fardu ain dia, maka dia tak terlepas daripada azab dan dia tak terlepas daripada apa-apa keampunan di akhirat besok. Okey, jadi ilmu yang disebut dalam hadis tadi tu iaitulah Islamun, fiqh, imanun, akidah, ihsanun, at-tasawuf, kemudian al-ilmu bi'alamati sa'ah, tentang hari kiamat. Okey. Kalau saya sebut tentang Islamun, semua faham sebab fiqh. Macam mana kita puasa, macam mana kita zakat, macam mana kita haji, macam mana kita sembahyang. Senang, semua faham. Musafir macam mana, jamak qasar macam mana, wuduk macam mana, air macam mana, mandi macam mana, bekas emas, perak macam mana, semua dalam fiqh. Kemudian iman, kemudian pada masalah iman. Iman pada masalah akidah. Bila kita kata saya menyembah Allah, Allah yang macam mana kita sembah? Wajib tahu. Ke kita sembah nama, ke kita sembah zat, tapi zat yang mumathalatuhu lil hawadith, maksudnya zat yang sama je macam makhluk. Jadi Allah macam mana? Perlu tahu. Selepas daripada Islamun, imanun, barulah seseorang hamba tu boleh taraqa kepada ihsan. Jadi dekat sini saya nak tunjuk dulu ya. Kenapa Nabi sebut Islam dulu, fiqh dulu? Kenapa tak akidah dulu? Cuba tuan-tuan fikir. Dalam hadis dulu Nabi sebut Islamun, imanun, ihsanun. Nabi sebut Islam dulu. Kenapa tak akidah dulu? Jawapan dia ialah Islam tu dia ada akidah yang halus dekat situ. Tak perlu nak diberat-beratkan untuk orang tu nak masuk Islam. Kalau dia cukup syarat daripada selonggar-longgar syarat, daripada syarat yang boleh yang melepaskan dia tu termasuk daripada orang Islam, maka dia tu masuk. Tak perlu kita nak berat-beratkan dia pada benda yang tak perlu nak diberatkan. Jadi maksudnya bila dia dapat mengucap 2 kalimah syahadah, dia dapat mengaku Allah tu Tuhan, dia dapat mengaku Nabi Muhammad tu Rasul, dia Islam. Selepas dia tu dah besar, daripada kecil kita dah ajar dia tentang ucap, daripada kecil kita dah ajar dia tentang Islam tadi tu, bila dia dah otak dia dah boleh berjalan, barulah kita masuk iman. Sebab perbahasan akidah dia terlebih sulit. Perbahasan akidah lebih sulit. Jadi sebab tu iman letak dekat nombor 2. Lepas dapat Islamun, imanun, baru masuk bab yang kita nak masuk, ihsanun. Sebab ihsan dia takkan berdiri daripada orang yang jahil. At-tasawuf dia takkan berdiri daripada orang yang jahil. Maksudnya orang tu dia mesti fiqh lulus dan dia mesti akidah lulus. Kalau dia dah dapat 2 benda ni, barulah dia dapat ihsanun. Ihsan ni ialah permainan perasaan. Okay, sebelum kita masuk balik kepada ihsan, saya nak lanjut dulu ambil yang nombor 4. Yang nombor 4 tadi, ketika dalam hadis tadi Nabi tu ditanya tentang alamat kiamat kan. Alamat kiamat tu kalau tuan-tuan tengok, ambil yang sebelah aja. Nabi sebut rukun alamat kiamat tu ada berapa? Ada 2 kan. Antalidal amatu rabbataha wa antural hufatal uratal alata li'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Ambil yang sebelah aja. Yang sebelah Nabi kata antalidal amatu rabbataha. Nabi kata yang sebelah ni ialah satu generasi, dia melaknat satu generasi baru, satu generasi tua. Satu generasi tua, dia melahirkan satu generasi muda yang tak suka generasi tua. Dia tak suka. Okay. Perkara ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan perasan, dia berlaku pada zaman Nabi Adam lagi. Kalau tuan-tuan perasan lah. Sebab tu Nabi kata wa idza subba ashabi Nabi kata wa idza la'an akhiru hadhil ummah wa subba ashabi, apabila telah melaknatlah umat kemudian,
akan awal umat ini dan sahabat aku dikutuk. Faman kana 'indahu 'ilmun falyudhhiru. Barang siapa yang ada ilmu ketika itu hendaklah dikeluarkan. Nabi kata, barang siapa yang ada ilmu ketika itu hendaklah dikeluarkan. Nabi sebut jikalau kau jumpa satu zaman yang orang kemudian melaknat orang dahulu, macam mana boleh jadi macam tu? Contoh dia apa? Contohnya dia kata orang dulu tak jumpa hadis. Contohnya dia kata orang dulu tak pandai. Ataupun contohnya dia kata orang dulu ni jahil. Dia kata macam tu. Padahal Nabi kata apa? Afdalul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik kurun aku, kemudian kurun selepas tu, kemudian kurun selepas tu. Jadi maksudnya 100, 200, 300 hijrah yang pertama tu, itu kurun keemasan. Orang dulu-dulu itu kurun terbaik. Orang yang kemudian dalam Bukhari sebut, dia kata ma min amin aw ma min yawmin illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Kalau dalam Bukhari ditambah lagi hatta talqaw rabbakum. Nabi kata tidak ada satu hari dan tidak ada satu tahun melainkan hari selepas hari ini ataupun tahun selepas tahun ini, generasi yang lahir besok lebih jahat daripada generasi yang lahir hari ini. Generasi yang lahir tahun depan lebih jahat daripada generasi yang lahir tahun ini. Hatta talqaw rabbakum, sampailah kamu menjumpa Tuhan kamu. Maksudnya rosak tak orang yang generasi baru rosak tak? Jawapan dia generasi baru rosak. Siapa yang Nabi endorse? Nabi endorse generasi lama. Okey. Jadi oleh kerana Nabi kata tadi antalidal amatu rabbataha, berlakunya rosaknya pada masalah i'tiqad. I'tiqad ni maksudnya bukan masalah i'tiqad akidah saja. I'tiqad, cara kita i'tiqad dengan mak bapak. Kita rasa mak bapak kita tak ada ilmu, mak bapak kita kuno kita rasa. Ataupun nenek-nenek kita dulu tak maju, dia tak tahu ni masalah sebenarnya. Kita rasa macam tu. Lepas tu kita rasa Imam Syafi'i dulu, zaman dulu tak ada Google, dia tak meratai hadis. Kita rasa macam tu. Bila once kita mula rasa macam tu, itu semua masalah i'tiqad. Kita punya perasaan, kita punya apa yang kita sangka dengan generasi dulu, bila benda tu berlaku, maka agama rosak. Jadi dia akan rosak dekat mana? Dia akan rosakkan dekat tasawuf. Sebab dia tak nak pakai orang dulu lagi, dia tak nak pakai rantai. Rantai itu maksudnya pertalian. Kemudian akan rosak dekat fiqh. Kemudian akan rosak, yang paling akhir akan rosak dekat akidah. Rosak dekat tasawuf, mula-mula sekali bila rosak tasawuf, permainan agama tak dapat dirasakan. Permainan agama, maksudnya ketika orang tu masuk dalam agama, dia tak akan dapat rasa. Bila tak akan dapat rasa, dia tak akan dapat matlamat sebab dia tak ada rasa. Rasa ni macam mana? Saya bagi contoh macam ni tuan-tuan. Nabi jumpa Sayyidina Harithah. Nabi jumpa Sayyidina Harithah, ketika tu Sayyidina Harithah duduk dekat tepi, dekat serambi masjid. Nabi pun datang masjid nak jumpa Sayyidina Harithah. Nak masuk sembahyang, jumpa Sayyidina Harithah duduk, mata dia macam ni ke atas. Sebab tengah mabuk. Nabi tanya kepada dia, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Nabi tanya, macam mana kau berpagi-pagi hari ni Harithah? Apa jawab Sayyidina Harithah? Dia kata asbahtu mu'minan haqqan. Dia kata hari ni aku berpagi-pagi sebagai seorang mukmin yang secara hakikatnya, dia kata. Maksudnya aku sebagai mukmin yang sebenar, dia kata. Lepas tu Nabi kata hati-hati dengan perkataan kau. Setiap perkataan tu dia ada tanda dia. Jadi Nabi cakap, apa tanda kau? Nabi cakap kepada dia, apa tanda yang kau betul-betul kau rasa engkau beriman betul? Dia kata aku telah mengenal akan diriku, sangat-sangat aku mengenalkan diriku daripada segala makna dunia. Kemudian aku seolah-olah aku nampak akan arasy Tuhanku, dan seolah-olah aku nampak ahli syurga saling ziarah-menziarah, dan seolah-olah aku nampak ahli neraka sentiasa diazab. Sekarang cuba tuan-tuan fikir, dia nampak kat mana tu? Kalau zaman sekarang tuan-tuan cakap, kalau Nabi ada zaman sekarang, Harithah tu cakap macam tu, orang cakap apa nanti Nabi? Apa yang Nabi jawab dekat dia bila dia jawab macam tu? Nabi cakap, arafta. Nabi cakap, qad arafta. Wahai Harithah, sesungguhnya engkau telah makrifah. Arafta tu maksudnya engkau telah kenal. Falzam, hendaklah kau lazimkan. Nabi tak cakap pun kau bohong ni. Nabi cakap, qad arafta. Engkau telah sampai, kau telah mengenal. Falzam, hendaklah kau lazimkan. Nabi cakap. Okay, sekarang saya nak sebut orang yang sampai kepada perasaan macam ni, ini nama dia kasyaf. Cuma kasyaf ni berlapis-lapis, tak boleh nak digambarkan dengan terperinci, melainkan bagi siapa yang dah masuk. Tetapi boleh saya gambarkan kalau tuan-tuan nak tengok misal. Okay, saya bagi contoh macam ni ya. Bagi orang yang betul-betul
orang yang takut kepada Allah, itu yang orang ayat Nabi sebut, yang bukan yang Allah sebut dalam Quran. Allah sebut wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawmil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila qala faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mafura wastafziz man istata'ta minhum bi sawtik wa ajlib alayhim bi khaylika wa rajlik wasyarikhum bil amwali wal awlad wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitan illa ghurura inna ibadi. Ini yang nak kena baina qausain, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Ayat tu Allah cakap wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Allah cakap, apabila kami bercakap kepada malaikat sujudlah kepada Nabi Adam, semua orang sujud. Yang tak nak sujud sampai iblis. Apa dia kata? Ara'aitaka, dia kata asjudu liman khalaqta tina. Dia kata, adakah aku nak kena sujud dekat tanah busuk ni, dia kata. Kemudian dia cakap lagi dekat Allah, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, dia kata, kau tak nampak ke? Tuan-tuan cuba tengok uslub. Tuan-tuan cuba tengok uslub iblis cakap dengan Allah. Kau tak nampak ke? Ara'aitaka. Macam mana tuan-tuan? Adab dia tinggi tak? Adab dia tinggi? Takkan tinggi adab dia tu. Ara'aitaka, kau hajar tu sekarang. Tuan-tuan fokus tadi ke tuan-tuan dah ke kipas tadi? Ara'aitaka tu cara dia cakap tu kau ajar tu. Dia cakap dengan Tuhan, ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya, dia kata kau tak nampak ke, dia kata ni tanah busuk ni kau nak muliakan daripada aku, dia kata la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila. Dia kata kalau kau panjangkan sikit umur aku, aku akan rosakkan segala anak cucu dia ni illa qalila. Dia kata melainkan sikit, semua aku akan rosakkan. Tuan-tuan tengok Kemudian Allah kata Allah kata nak sesatkan. Qala faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'un mafura. Siapa yang ikut kau, dia tu akan dapat siksaan macam siksaan kau juga dengan hal keadaan segera. Wastafziz man istata'ta bi sautik, wastafziz man istata'ta wastafziz man istata'ta bi sautik kan? Bi sautik wajlib 'alaihim bi khaylika wa rajlik wasyarikhum fil amwal wal aulad wa'idhum wa ma ya'iduhum asy-syaitan illa ghurura. Allah kata, pergilah buat tipu daya kepada mereka itu, jadikan kuda-kuda mereka itu, ikatkan mereka itu dengan perjanjian-perjanjian kau. Lepas tu Allah cakap, wa ma ya'duhum syaitan illa ghurura. Tak ada siapa yang akan tertipu daya, melainkan hanya yang tertipu daya itu ialah orang yang kena tipu. Allah kata, illa ghurura. Kemudian Allah sambung, Allah kata, inna ibadi, ini yang mahan. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Orang yang sampai kepada makam hamba, laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Engkau takkan dapat jadi sultan kepada hati-hati mereka itu. Sebab mereka itu sudah memada dengan Tuhan mereka akan sebagai wakil. Ini buah yang saya nak sebut. Kalau tuan-tuan tiap hari yang kita punya tajuk ialah apa kepentingan tasawuf. Okey, sekarang dia sebut orang yang sampai kepada makam hamba, syaitan tak boleh jadi sultan kat hati dia. Macam mana tu? Macam mana syaitan tak boleh jadi sultan pada hati dia? Tuan-tuan boleh tengok permainan dia ialah dekat cinta. Tuan-tuan nak tengok lagi cepat, tuan-tuan nak tengok, saya bagi contoh cerita Madu 3. Betul. Madu 3, Piramli kan? Madu 3. Piramli kahwin 1. Piramli kahwin 2. Piramli kahwin 2, yang dia mula je cerita Piramli kahwin 2, betul? Piramli kahwin 2, kemudian dia buat apa? Dia bohong sunat. Betul tak sunat bohong tu? Betul ke tak betul? Betul. Jadi dia bohong sunat. Dia kahwin 2. Lepas dia dah kahwin 2, dia pun balik bini rumah bini. Saya harap muslimat jangan marah pula. Ni cerita je ni. Ni apa? Lepas dia kahwin 2, dia pun pergi bini nombor 1. Dia tak bagi tahu dia kahwin. Tapi dia rindu bini nombor 2, betul? Dia rindu. Lepas tu ketika dia makan sup, apa dia nampak? Dia nampak muka bini dia, betul? Lepas tu dia jumpa pula Sarimah, bini nombor 3. Macam tu juga jadi je. Bila dia makan, terbayang muka Sarimah, betul? Okey. Apa yang menguasai dia? Jawapan dia yang menguasai dia ialah cinta. Bila yang menguasai dia oleh cinta, segala benda dunia dia lebur. Mana lebur? Ketika dia minta sewa dekat pakcik tu,
Pak apa nama pakcik tu? Tapi ingat? Ingat tak? Tak ingat, saya pun tak ingat sebenarnya. Siapa nama pakcik tu? Dia minta sewa kan? Pakcik dia kata, sewa tak bayar berbulan-bulan dah, dia kata. Saya tak boleh kompromi lagi ni. Dah berbulan-bulan dah tak bayar. Jadi kat situ dunia dia dah nak rosak. Kenapa dunia dia nak rosak? Sebab dia rugi. Orang tu tak bayar sewa, betul? Tapi dunia dia rosak pun dia tak kisah sebab cinta tadi. Sebab apa? Sebab dia berkenan dekat Salimah tadi. Jadi bila dia cinta dekat Salimah, dia kata tak payah bayar, duduklah terus pakcik, dia kata. Faham ke tak faham? Jadi tuan-tuan nampak tak? Sebabkan cinta, ditinggal semua. Sebab tu tadi Harithah, sebabkan cinta, sebab tu tadi Nabi Allah cakap, orang yang sampai kepada makam hamba tadi, kau takkan dapat jadi sultan kepada mereka. Sebab kau nak bawa mereka cinta apa? Cinta dunia. Dia tak cinta dah. Duit tak cinta dah. Hidup pun dia tak nak. Jadi kau nak bagi dia umpan apa? Dia tak boleh dah. Satu Allah kata, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Yang kedua, tuan-tuan ambil misal. Yang kedua, musang berjanggut. Musang berjanggut, Piramli juga. Piramli bawa balik siapa? Bawa balik Puspawangi. Bila Piramli bawa balik Puspawangi, apa jadi? Saya bagi contoh satu je lah cerita dia, Qadi tu. Kan Qadi tu kan? Qadi tu salam Puspawangi. Ni patutnya Qadi jangan salam Puspawangi. Ini Qadi tu salam Puspawangi. Bila dah salam Puspawangi, dia pun teringat Puspawangi. Kemudian bila dia pergi ke sawah, dia nak balik rumah dia nampak apa? Dia nampak orang-orangan. Tuan-tuan tahu ke tak tahu cerita ni? Ke saya seorang je tengok TV ni? Jadi dia nak pergi ke sawah tu, nampak orang-orangan. Dia nampak orang-orangan tu, tapi apa dia buat ke orang-orangan tu? Dia pergi tengah sawah tu, dia peluk, dia cium, dia gomai-gomainya apa orang-orangan tadi tu. Kenapa boleh jadi macam tu? Jawapan dia cinta. Cinta yang kena dekat dia sampai tutup mata dia. Orang-orangan tu punyalah busuk, dia rasa wangi. Orang-orangan tu punyalah busuk, dia rasa wangi. Sebab cinta tu dah tutup semua. Jadi kuat tak cinta? Kuat. Sebab itulah Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nabi kata takkan sempurna iman seseorang melainkan dia jadikan aku ni, Nabi kata, lebih dicintai daripada anak dia, daripada bapa dia, daripada semua manusia. Jadi agama kita sebenarnya ajar apa, tuan-tuan? Cinta. Sebenarnya Nabi ajar tu dah padu dah, tinggal lagi kita tak nampak. Kita rasa tak cinta tak apa, tak khusyuk tak apa, asalkan sembahyang, asalkan kita rasa macam tu. Sebenarnya dia punya kehebatan dia dekat cinta tu. Okey. Jadi bila orang tu cinta, Allah cinta tak dia? Allah cinta dia. Macam mana misal yang Allah bagi? Allah kata macam mana? Bila kita cinta kepada Allah, apa yang kita buat? Bila kita cinta kepada Allah, mesti jawapan dia kita pun menghampirkan diri kepada Allah, tu tak? Sebab kita cinta kepada Allah, betul? Jadi kita pun cuba mengurangkan perasaan kita kepada yang lain selain pada Allah. Kita cuba mengurangkan masa kita untuk yang lain selain pada Allah. Kita cuba mengurangkan kelapangan kita daripada yang lain melainkan kita beri kepada Allah. Kita cuba mengasing-asingkan semua untuk Allah. Jadi sebenarnya kita dah buat benda wajib ke kita dah buat benda sunat? Kalau benda wajib, kan kita masih ada banyak masa lagi kan? Kan? Tuan-tuan faham tak saya cakap ni? Ke macam mana? Jadi kalau kita apa? Kalau kita buat benda wajib, sebenarnya banyak masa lagi yang terluang. Contohnya saya sebut macam ni. Tadi antara dua azan, maksudnya antara azan dan iqamah, kan ada masa lapang, betul? Kalau kita buat benda wajib, perlu ke kita sembahyang sunat? Tak perlu, jawapan dia tak perlu kan? Kita tak sembahyang sunat. Jadi masa tu ada lapang tak? Ada lapang. Sebab apa kita tak pakai? Sebab apa jadi lapang? Sebab jawapan dia sebab kita tak pakai. Tapi kalau kita rindu, kalau kita buat dengan rindu, kita buat dengan harapan, kita pakai tak masa tu? Pakai. Kenapa kita pakai? Jawapan dia sebab cinta. Okay, cuma cinta kita memanglah tak adalah sehebat macam mana orang-orang yang Allah sayang. Cuma bila seseorang tu dia buang masa yang lapang yang dia ada, dia guna untuk Allah. Apa Allah kata? Daripada Abi Hurairah kata apa? Aku dengar Nabi cakap, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa taala, Nabi cakap, dia kata, Allah cakap. Apa Allah cakap? Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi mimma aftaratuhu alayhi. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa kuntu basarahu alladhi yubsir bihi.
wa kuntu yadahu allati yubtish biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha fa idza sa'alani la'utiyannahu fa idza ista'adani la'u'idannahu. Allah kata, man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi seorang je wali, barang siapa yang memusuhi seorang je wali daripada wali-wali aku atas pihak aku, faqad adantuhu bil harbi, nescaya aku akan isytihar perang kepada orang tersebut, orang yang memusuhi wali tadi tu. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi mimma aftaratuhu alaih. Seorang hamba tadi tu, dia takkan jadi rapat kepada aku dengan hanya dia cuba merapatkan aku dengan barang yang fardu-fardu saja. Tak ada. Maksudnya lepas daripada fardu kena tambah lagi benda yang lain. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Hanya saja hamba-hamba aku tadi tu, dia kata hamba aku tadi jadi rapat kepada aku dengan perkara sunat. Maksud perkara sunat ni ialah perkara yang didorongkan oleh cinta dia tadi. Sebab ada perkara sunat yang kita buat tak ada cinta pun. Nanti sekejap saya sebut. Okay, jadi sentiasalah hamba aku tu rapat kepada aku bila dia membuat perkara-perkara sunat. Perkara sunat tadi yang saya sebut atas dasar cinta tadi. Tapi Allah tambah apa? Allah tambah hatta uhibbah, sehingga aku kasih dia. Sehingga aku kasih dia. Sehingga aku kasih dia. Fa idza ahbabtuhu, apabila aku kasih dia, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Jadilah aku pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Okey, kalau cuba tuan-tuan dengar dekat situ, Allah punya bahasa. Allah kata aku jadi pendengaran dia. Allah boleh jadi benda lain ke? Macam mana tuan? Allah boleh jadi ke benda lain? Allah Tuhan, kuntu sam'ahu alladhi yubsiru yasma'u bih. Aku jadi pendengaran dia. Boleh ke Allah jadi benda lain? Jawapan dia tak apa? Tak boleh. Tapi kenapa Allah cakap yang tu? Nak sebutnya itu adalah bahasa cinta. Itu nama dia bahasa cinta. Bukannya Allah jadi tak, tapi itu bahasa cinta. Sebab tu kalau dalam ilmu tasawuf, kita ada satu bab nama dia syatahat. Syatahat ni ialah satu ketelanjuran lidah. Macam mana Syekh Abu Yazid Al-Bustami, dia cakap subhani, maha suci aku. Ataupun dia kata aku Allah, dia kata macam tu. Perkataan aku Allah tu salah. Tapi dia cakap tu atas jalan apa? Atas jalan cinta. Jadi perkara tu dimaafkan sebab jalan syatahat. Itu nama dia bahasa cinta. Sebab Allah sendiri kata kuntu sam'ahu, nampak tak? Aku jadi pendengaran dia. Macam mana pula Allah jadi pendengaran? Allah mana boleh jadi pendengaran? Allah Tuhan. Faham tak? Tapi sekarang Allah sendiri yang guna perkataan tu. Boleh nampak? Jadi itu bahasa cinta. Cuma saya nak sebut dekat sini, jangan pula bila dah tahu perkara ni, bahasa ni adalah bahasa orang yang tinggi-tinggi, kemudian kita pun cuba-cuba, kita pun nak pakai, kita nak kata oh aku Allah. Sebab apa? Konon-kononnya kita nak tunjuk kita dah tinggi. Salah. Sebab tu Imam Al-Ghazali cakap, bahasa-bahasa kami ini haram dipakai bagi orang yang bukan ahlinya. Bahasa-bahasa tasawuf tak boleh dipindah keluar, letak dalam Facebook, WhatsApp, buat status, semua tak boleh. Sebab perkataan dia tu mesti orang yang dah lalu baru boleh pakai perkataan dia tu. Sebab kalau tidak, perkataan tu besok akan dirosakkan oleh orang yang tak tahu apa-apa. Itu nama dia. Okey. Jadi Allah kata Allah apa? Allah jadi pendengaran dia, dia mendengar dengan dia. Allah kata Allah jadi penglihatan dia, dia melihat dengan dia. Kemudian Allah kata Allah jadi tangan dia, Allah jadi kaki dia, yang dia memukul dengan tangan tu dan dia berjalan dengan tangan tu. Lepas tu Allah sambung lagi, Allah kata wala in sa'alani, jika dia minta kepada aku nescaya aku bagi. Wala in ista'adzani, jika dia meminta lindung daripada aku, la'u'idannahu, nescaya aku lindung dia sungguh-sungguh. U'idannahu tu fi'il mudhari', nun tawkid sakilah tu. Bila nun tawkid sakilah, faedah apa? Faedah dia sungguh-sungguh. Jadi maksudnya kalau dia minta kepada aku, nescaya aku bagi sungguh-sungguh. Nescaya aku bagi sungguh-sungguh. Okey. Daripada hadis ini, saya nak bawa satu kisah. Tuan-tuan tengok. Pada satu zaman, ini kisah ni disebut dalam ni, disebut dalam Fatwa Hadithiyah. Fatwa Hadithiyah siapa punya kitab? Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar Al-Haytami ditulis Fatwa Hadithiyah. Dalam fatwa tu menyebutkan satu kisah tentang wali. Jadi tentang wali itu diceritakan ada 3 orang ulama yang besar-besar, 3 ni. Yang pertama apa? Ibnu Saqah. Yang kedua Abdullah ibn Asrun. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jalani. Saya sebut sekali lagi. Cerita ni 3 orang ulama. Yang pertama Ibnu Saqah, yang kedua Abdullah ibn Asrun, yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jalani. Ibnu Saqah ni adalah imam, adalah apa?
dia tu adalah ulama yang muwajjah pada zaman dia. Muwajjah ni maksudnya segala masalah semua himpun kat dia. Dalam satu zaman, bila ada masalah, himpun semua kat dia. Ibnu Saqah. Yang kedua ialah Abdullah ibn Asrun. Abdullah ibn Asrun ni, dia itu adalah Imam Syafi'iyah fi zamani. Dia tu ketua ulama-ulama Syafi'i pada zaman dia. Abdullah ibn Asrun. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jalani, semua tuan-tuan kenal. Okey. Ibnu Saqah tadi tu, dia tu adalah pakar debat. Dia tu pakar debat. Siapa je yang debat dengan dia, semua kalah. Siapa je yang debat dengan dia, semua kalah. Tak ada siapa yang boleh menang dia sebab dia pakar debat. Dia pandai pusing. Abdullah bin Asrun, dia ni pula alim, semua masalah terhimpun kat dia. Jadi dua orang ni adalah dua ulama besar dalam zaman tersebut. Okey. Dalam zaman ni ada satu orang adik-beradik seguru Imam Ghazali, nama dia Syekh Abu Yaqub Yusuf Al-Hamdani. Dia adik-beradik seguru Imam Ghazali. Imam Ghazali berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Syekh Yusuf Hamdani pun berguru dengan Syekh Abi Ali Al-Farmadi. Jadi Yusuf Hamdani ni dia adik-beradik seguru Imam Ghazali. Jadi Syekh Yusuf Hamdani ulama yang terkenal pada zaman tiga orang ni juga, tapi dia terkenal sebagai ulama sufi, ulama yang bawa tarekat. Dia tak terkenal seperti Abdullah ibn Asrun, ulama fiqh, dia tak terkenal. Dia terkenal sebagai ulama yang membawa tarekat. Jadi oleh kerana dia terkenal banyak pengaruh, dia sebenarnya inilah lazim tuan-tuan. Kita ni kadang-kadang dengki tu orang nak datang, boleh-boleh je datang. Azan dulu ke? Tak tahu azan? Azan dulu. Okay, kita berhenti sekejap memberi laluan azan. Teruskan? Teruskan. Saya teruskan ya. Okey. Baik. Okey. Jadi Syekh Yusuf Hamdani, walaupun dia tak terkenal dengan apa? Dia tak terkenal dengan ilmu fiqh, tapi bukannya dia bodoh fiqh. Sama macam Syekh Junaid. Syekh Junaid tak terkenal pun sebagai apa? Tak terkenal pun sebagai mujtahid, tapi dia sampai makam mujtahid. Tapi dia terkenal dengan apa? Dia terkenal dengan tarekat, dia terkenal dengan tasawuf. Imam Syafi'i, dia terkenal dengan apa? Dia terkenal dengan mazhab, dengan fiqh. Tapi adakah dia bodoh tasawuf? Tidak. Jadi apa yang dia khidmat, itulah yang dia terkenal. Jadi kalau dia walaupun dia wali, Imam Syafi'i walaupun dia wali, walaupun dia ahli sufi, tapi kalau dia sibuk dengan fiqh, nama dia naik masalah fiqh. Begitulah Syekh Yusuf Hamdani, bukannya dia bodoh pada masalah fiqh, tapi sebab dia sibuk buat wali, dia sibuk buat budak, dia sibuk melatih budak. Jadi nama dia terkenal pada masalah tarikat. Jadi bila nama dia terkenal, orang-orang alim pun cemburu, dengki. Bila dengki, datanglah tiga orang ni, Ibnu Saqah, Abdullah ibn Asrun dan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi Abdullah Ibnu Saqah, dia kata, mari kita pergi ziarah kepada Syekh Yusuf Hamdani. Dia kata, aku nak bagi dia satu soalan yang dia tak boleh jawab, sebab dia kan pandai debat tadi. Kemudian yang kedua pula Abdullah ibn Asrun, dia kata, mari aku pun nak pergi juga ke sana, aku pun nak bawa satu soalan, aku nak tengok macam mana dia jawab. Beza tak yang tadi? Yang pertama, aku nak bagi soalan yang dia tak boleh jawab. Maksudnya untuk apa? Jawapan dia untuk menjatuhkan kehormatan. Yang kedua, aku nak datang sana nak bagi dia satu soalan yang aku nak tengok macam mana dia jawab. Yang kedua maksudnya apa? Nak test. Nampak tak? Kotor tak hati dua ni? Kotor. Yang ketiga, Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, aku pergi sana hanya untuk mengambil barokah saja. Tak nak test pun dan tak nak pun nak jatuhkan dia, tak nak. Nak pergi ambil berkat je. Cerita ni dicerita oleh Abdullah ibn Asrun, sebab Abdullah ibn Asrun saja yang hidup. Sebab Ibnu Saqah mati, kejap lagi saya cerita macam mana mati dia. Tuan-tuan tengok teruk mati dia. Okay. Jadi tiga orang ni berhajat jumpa Syekh Yusuf Hamdani dengan niat yang kotor. Jumpa Syekh Yusuf Hamdani. Sampai ke rumah Syekh Yusuf Hamdani. Syekh Yusuf Hamdani ni pula, kalau tuan-tuan tengok dalam Fatwa Hadithiyah, cerita dia, Syekh Yusuf Hamdani ni dia memang terkenal dengan hilang-hilang. Tak tahu bila dia datang, tiba-tiba dah ada kat masjid. Tak tahu bila dia balik, tiba-tiba dah hilang. Tak tahu bila dia balik rumah, tiba-tiba dah ada. Tak tahu bila dia keluar rumah, tiba-tiba dah hilang. Syekh Yusuf Hamdani, dia punya karomah dia. Jadi ketika dia orang datang rumah Syekh Yusuf Hamdani, Syekh Yusuf Hamdani tak ada.
Duduk, tiba-tiba Syekh Husam ni ada depan dia. Yang saya cakap tadi tu memang disebut dalam fatwa hadis. Tuan-tuan boleh beli je, kita ada. Tak beli pun belilah PDF tu, PDF telefon tengoklah. Tengok pada bab tasawuf belakang sekali fatwa hadis nanti akan sebut Ibnu Hajar Al-Haytami riwayat cerita ni. Jadi bila Syekh Husam ni dah muncul, Syekh Husam ni cakap, engkau Ibnu Saqah, dia kata, engkau berhajat nak tanya aku satu soalan yang aku tak boleh jawab, dia kata. Soalan kau bunyi dia macam ni, jawapan dia macam ni, dia kata. Engkau, aku tengok, dia kata, dalam mata kau ada api kekufuran. Engkau akan mati dalam kafir, maksudnya murtad. Syekh Husam ni cakap dekat Ibnu Saqah. Lepas tu engkau Abdullah bin Asrun, dia kata, engkau nak tanya aku soalan dan kau nak uji aku, nak tengok bagaimana aku menjawabnya. Soalan kau adalah seperti ini, dan jawapan dia ialah seperti ini, dia kata. Kemudian dia kata, aku tengok engkau bergelumbang dengan dunia dan engkau akan difitnah dengan dunia. Dia cakapnya tu. Lepas tu dia kata dekat Syekh Abdul Qadir pula, Syekh Abdul Qadir tadi kan nak ziarah ambil berkat je kan. Jadi dia kata, engkau Abdul Qadir, dia kata, aku nampak kepada kau tu kesucian, dia kata. Engkau akan jadi sultan para wali. Semua wali-wali akan berada di bawah tumit kaki kau. Syekh Husam ni cakap. Lepas tu Syekh Husam ni pun bercerai, hilang terus. Bila hilang, tiga ulama ni balik. Tiga ulama ni balik, Ibnu Saqah balik, tiba-tiba dapat jemputan pergi kat Rom. Pergi dekat Rom untuk berlawan Bahas, sebab dia kan kaki Bahas. Jadi dia kan terror Bahas, pandai pusing sana pandai pusing sini, cakap memang pandai Bahas. Jadi sultan hantar dia untuk lawan orang kafir, lawan orang Kristian. Lawan berdebat, menang. Kalah Rom tu. Bila kalah Rom tu pun takutlah kalah. Kalau kalah, orang semua tahu kita kalah, jatuhlah agama dia. Jadi macam mana nak buat? Dia keluarkan anak dara dia. Ibnu Saqah pun nampak anak dara tu. Lepas tu Ibnu Saqah pun cakap dekat sultan tu, dia kata, kawinkanlah aku dengan anak kau. Lepas tu raja tu cakap, macam mana aku nak kahwinkan, kau Islam, aku kafir. Dia kata, kalau kau nak anak aku, kau kena masuk Kristian lah. Dia kata, boleh. Dia kata boleh, tuan-tuan. Agak-agak tuan-tuan kenapa dia kata boleh? Ni jawapan yang saya nak sebut, yang tadi kepentingan tasawuf tadi. Dia kata boleh, dia pun murtad, dia kahwin. Pendek ceritanya, lepas dia kahwin dalam beberapa tempoh, dia kena satu penyakit ngeri. Penyakit yang tak tahu penyakit apa. Lepas tu bila penyakit dia tu dah berjangkit, sultan asalnya nak bunuh ceritanya. Asalnya nak bunuh, cuma Rom takut. Sebab kalau Rom bunuh, takut nanti sampai berita Rom bunuh ulama Iraq. Kan takut. Jadi tak jadi bunuh. Jadi buang je dekat pasar. Saya dah lupa cerita dia. Kalau tak salah saya, dia tu dipotong kaki dia kot, saya tak ingat cerita dia. Cuma dia dah dibuang kat pasar, jadilah peminta sedekah. Bila peminta sedekah dan buang daripada istana, jadi peminta sedekah dekat pasar, datanglah orang-orang peniaga Islam daripada Iraq. Datang peniaga Islam daripada Iraq, jumpa dia dekat pasar. Dia kata, kau bukan Ibnu Saqah ke yang jadi ulama kita, ulama Islam dulu? Dia kata, betul, aku Ibnu Saqah, dia kata. Kemudian dia kata, apa yang jadi pada kau? Dia pun cerita. Dia ceritalah macam mana dia murtad apa semua, dia cerita. Lepas tu orang tu pun ajak, marilah masuk Islam balik. Dia kata, aku dah tak boleh mengucap dah. Dia kata, tapi mereka bawa balik juga. Bila bawa balik, pendek ceritanya, dia terus sakit sampailah hari mati dia. Bila sampai daripada hari mati dia, orang pun nak kebumikan dia. Setiap kali tanamkan dia, arahkan dia kepada kiblat, dia bontotkan kiblat. Dia dah mati dah ni. Tanamkan dia menghadap kiblat, mayat dia terbalik, bontotkan kiblat. Menghadap kiblat, terbalik, bontotkan kiblat. Menghadap kiblat, terbalik, bontotkan kiblat. Macam tu. Kesudahannya tanam jugalah macam tu keadaan dia. Jadi nak sebut makbul doa Syekh Yusuf Hamdani tadi tu, dia mati dalam kafir. Kenapa jadi macam tu? Jawapan dia sebab benci kepada waliullah. Benci, iri hati, dan nak jatuhkan kehormatan. Dia nak jatuhkan kehormatan wali tu kekasih Allah. Allah jatuhkan kehormatan dia, langsung murtad, keluar daripada rahmat Allah Taala. Terus tak jadi orang Islam lagi dah. Yang kedua, Abdullah ibn Asrun lah yang menceritakan cerita ni. Sebab dia kan sekali dengan Ibn Saqah kan. Dia lah yang cerita. Dia kata, apa yang jadi pada aku pula, dia kata, aku, sultan pun berkenan, dia kata, sebab alim fiqah, sultan pun berkenan, jadikan aku ulama istana. Bila jadikan ulama istana, kesudahannya aku duduk dalam khazanah. Khazanah ni maksudnya
store lah, store emas perak. Bukanlah store macam duduk dalam store hina macam tu, bukanlah. Maksudnya tukang jaga harta dunia. Gaji banyak, tapi ulama ilmu ada, tapi kerja dia jaga duit. Sepatutnya ulama jaga manusia, ajar orang supaya takutkan orang, kembali kepada Allah, kemudian kita mati. Faham tak? Sepatutnya macam itu. Tapi tak, dia jaga duit. Sebab apa jaga duit? Sebab dia nak hidup senang. Kan tadi Syekh Yusuf kata kan, aku tengok engkau ni gila dengan dunia, engkau akan difitnah dengan dunia. Sudah memang betul, hidup dia semua dengan dunia je. Duduk dalam store. Lepas tu apa jadi pada Syekh Abdul Qadir? Syekh Abdul Qadir tadi jadi wali kutub seperti mana yang tuan-tuan tahu sampai ini hari. Syekh Abdul Qadir tu jadi wali kutub dengan doa Syekh Yusuf Hamdani. Jadi dekat sini yang saya nak tuan-tuan nampak sikit, bila tuan-tuan cakap pasal kepentingan tasawuf, sebenarnya banyak. Saya ringkaskan. Yang pertama sebenarnya Allah ada sebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah kata hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajar kau. Ilmu tu nama dia ilmu laduni. Ilmu laduni ni bukan kasyaf tuan-tuan. Kasyaf bukan laduni. Sebab kadang-kadang orang ingat bila kasyaf, oh orang tu ada laduni. Bukan, kasyaf tu bawah lagi. Kasyaf tu bawah lagi tuan-tuan. Kasyaf ni adalah senjata murid, bukan senjata wali, bukan. Murid senjata dia kasyaf. Kalau murid tu belum kasyaf, maksudnya dia belum murid. Apa dia murid? Apa dia murid? Murid itu ialah mim, ra, ya, dal. Mim tu apa? Mim tu mahabbah. Cinta. Kalau tak cinta, dia takkan jadi seorang murid. Ra'a. Ra'a tu melihat. Dia mesti pernah melihat guru. Dia tak boleh dalam live ke, luar ke, tak pernah jumpa, tak boleh. Dia mesti pernah jumpa. Itu namanya ra'a. Al-ya, ya kan? Murid, mim, ra, ya, yakin. Dia mesti yakin dengan guru dia. Jadi sebelum dia yakin dengan guru dia, dia mesti pilih dulu guru dia. Betul tak boleh jadi guru? Selepas dah betul, dah pilih, betul akidah, betul fiqah, semua dah betul, baru pilih jadi guru, baru bai'ah. Bila dah bai'ah, yakin. Kemudian dal. Dal tu dawam. Dawam tu maksudnya dia ikut macam mana sifat guru dia. Bila guru dia bangun, apa guru dia baca? Bila guru dia tidur, apa guru dia baca? Bacaan dia, jalan guru dia, macam mana doa guru dia, semua dia ikut. Itu sebabnya Syekh Al-Habib Abdul Haddad dia tulis dalam kitab dia Risalatul Murid, dia kata apabila engkau melihat seorang murid berpakai seperti pakai gurunya, bercakap seperti cakap gurunya, berjalan seperti jalan gurunya, doa seperti doa gurunya, saksikanlah bahawa dia sedang mewarisi rahsia daripada guru dia. Guru nombor satu siapa tuan-tuan? Guru nombor satu sekali siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya sahabat duplicate. Sahabat duplicate. Macam mana Nabi, macam tu sahabat. Dekat sini saya boleh singgung sikit kalau tuan-tuan nak tengok ulama yang sangat jaga. Ulama yang sangat jagalah pada masalah hadis dan pada masalah duplicate ni ialah ulama India. Tuan-tuan susah nak jumpa ulama di India pakai tie, susah. Mereka jaga. Sebab yang banyak apa ulama sebut tentang apa? Tentang hadis, tentang ilmu. Ulama sebut faman arada bil fiqh fa alaihi bil Yaman wa man arada bil hadis fa alaihi bil Hind. Barang siapa yang nak alim fiqh kena pergi Yaman, barang siapa yang nak alim hadis kena pergi India. Dia orang banyak jaga hadis. Sebab tu dia orang susahlah. Ada tapi susah tu tak jumpa. Sebab tu mereka sangat menjaga sunnah. Sunnah tu apa? Duplicate. Yang dia orang duplicate daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mim tu tadi mahabbah, ra tadi tu ra'a, ya tu tadi yakin, dal tu dawam. Jadi kalaulah dawam mim, ra, ya, dal terjaga, barulah terjaga segala agama kita sampai akhir zaman. Barulah seseorang tu bila dia dah jadi murid, barulah dia tu dibekalkan dengan kasyaf. Kasyaf itulah yang menyebabkan dia boleh dawam. Dawam tu apa? Dawam tu kekal. Sebab apa kekal? Sebab kasyaf. Kasyaf itulah yang menghasilkan benda yang saya sebut tadi, cinta tadi tu. Kasyaf yang pertama bagi seorang murid ialah kubur. Kasyaf yang pertama bagi seorang murid ialah kubur. Dia mesti dah boleh tengok kubur tu 24 jam. Dia mesti dah dapat rasa sama ada dengan mata dia ataupun dengan telinga dia ataupun dengan perasaan dia. Dia dapat rasa. Kalau dia dapat kasyaf, menyebabkan dia jadi dawam. Bila dia dawam, dia jadi murid. Jadi macam mana dia nak dapat kasyaf tu? Melainkan kalau bukan dengan cinta. Satulah perlunya cinta. Kalaulah dia dah jadi murid, barulah dia boleh taraki, naik pula dia jadi arif billah. Arif billah apa? Macam mana nak kenal arif billah yang jadi guru tadi? Ain tu, kalau Syekh Saleh Ja'fari sebut ain apa?
Syekh Saleh Ja'fari sebut ain tu ilmu. Alif tu apa? Alif tu al-infisal wal ittisal. Infisal dan ittisal. Alif tu. Ain tu ilmu. Ilmu lah. Ilmu tu maksudnya orang arif tadi tu, yang jadi wali besar tadi tu, yang jadi ahli hakikat tadi tu, dia mesti ada ilmu. Tak boleh jadi orang arif billah, wali, soleh, sufi, tapi ilmu tak ada, tak boleh. Dia mesti ada ilmu, syarat dia. Yang kedua, al-infisal, infisal, wattisal. Infisal dan ittisal. Infisal tu bercerai, ittisal tu bersambung. Infisal tu bercerai. Bercerai apa? Bercerai dengan makhluk. Infisal, ittisal tu bersambung. Mana dapat infisal? Infisal tu daripada perkataan, daripada satu hadis. Satu orang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni uhibbuk." Orang tu cakap, "Ya Rasulullah, aku cinta kepada kau." Apa Rasulullah jawab? Rasulullah kata, "Fasta'in lil faqah." Kalau kau cinta kepada aku, fasta'in lil faqah. Hendaklah kau bersedia untuk kehilangan. Sebab siapa yang menuju kepada jalan Allah, dia mesti kehilangan. Ketika dia nak jadi warak, kawan-kawan dia tak nak warak. Nanti kawan-kawan kata, "Apalah kau ni poyo lah." Kan hilang kawan. Hilang kawan. Kadang-kadang dia nak jaga pula agama dia. Dia nak jaga agama dia. Dia punya majikan dia tak kasih jaga-jaga agama ni. Jangan sembahyang Jumaat, ni saya bagi contoh lah. Jangan sembahyang Jumaat, jangan apa semua. Oleh kerana dia nak jaga sembahyang Jumaat, hilang kerja dia. Betul tak Nabi cakap? Fasta'in lil faqah. Kalau kau kasih kepada aku, fasta'in lil faqah. Nabi cakap. Itu sebabnya Nabi dah sebut kita arif tadi, alif tu al-infisal. Al-infisal tu bercerai. Bercerai itu maksudnya bersedia untuk kehilangan. Kalau nak Allah, bersedia untuk kehilangan. Kemudian al-ittisal. Ittisal tu berhubung kepada Allah. Berhubung kepada Allah, berhubung kepada orang yang menyampaikan kepada Allah. Guru tadi tu. Sebab guru tadi tu, dia tak boleh jadi guru melainkan dia pernah berguru. Guru, dia tak boleh jadi guru melainkan dia pernah berguru. Sampai dia dapat endorsement daripada guru dia, baru dia boleh jadi guru. Kalau tak ada endorsement tu, tak bolehlah jadi guru lagi. Ni pada masalah yang khas lah. Kalau pada masalah yang lain, fiqh, akidah, tauhid, tu semua, tu tak apa je. Tapi pada masalah yang khas, maksudnya pada masalah tarbiyah, tak boleh seseorang tu tak ada ijazah irsyad daripada guru dia terus nak jadi guru, tak boleh. Jadi dia perlu ada ittisal dengan guru dia. Dia perlu ada sambung, ada sanad dengan guru dia. Kemudian apa lagi? Al-ain, alif, ra. Ra itu adalah raghabah. Raghabah ni yang cinta yang saya sebut tadi. Raghabah dekat sini atas jalan umum. Raghabah ni maksudnya minat. Minat umum. Minat yang tinggi nama dia cinta. Minat yang tinggi, bukan, raghabah tu umum. Minat yang tinggi sikit nama dia himmah. Himmah yang tinggi sikit nama dia mahabbah. Bila dia minat tu maksudnya dah ada lorong dah tu. Kemudian himmah. Himmah ni semangat jantan. Nabi kata himmatul rajal taqta'u jabal. Himmah ni ada dua. Satu himmah al-rijal, satu himmah unsa. Unsa ni maksudnya himmah perempuan, himmah betina. Himmah jantan, semangat jantan orang kita panggil. Semangat jantan itu himmah jantan. Semangat betina lemah lah. Bila dia nak buat kerja sikit, alah susahnya, dia kata susahlah. Tak payahlah buat ni, susah sangat dia kata. Tapi kalau himmah jantan, sama ada aku dapat jalan ni ataupun aku mati tengah jalan. Maksudnya kalau aku masuk jalan ni, sama ada aku sampai ke hujung ataupun aku mati tengah jalan. Nama untuk aku patah balik, tak ada. Ini himmah jantan. Dan Nabi cakap, himmatul rijal taqta'u jabal. Himmah jantan ni, bukit pun dia potong. Maksudnya tengok bukit macam tu, tak boleh sampai ni kan. Dia tak pergi naik bukit tu, dia potong tu dalam ni je. Nampak tak? Macam mana dia boleh potong? Padahal gunung mana boleh nak tembus. Jadi maksudnya sebab himmah tu, dia boleh potong terus je. Taqta'u jabal. Boleh nampak? Jadi himmah bila tinggi, dia jadi mahabbah. Mahabbah tu yang menggilakan. Sebab tu mahabbah, iblis takutlah kat situ. Jadi ra' tadi raghbah, kemudian fa' tu firar. Firar tu ialah lari. Lari kepada Allah. Jadi bila datang masalah, dibuang daripada dunia, dibuang daripada kawan, dibuang daripada keluarga, fafirru ilallah. Lari kepada Allah. Orang macam ni je dia boleh jadi pemimpin. Arif ni tadi. Arif billah gelaran dia. Jadi sebelum dia jadi arif billah, dia mesti ada murid, dia mesti jadi murid dulu. Jadi murid tadi dengan yang saya sebut tadi tu, lepas tu baru dia jadi arif billah. Okay, jadi gambaran yang saya sebut tadi tu kepada mereka itu, saya nak contohkan kepada tuan-tuan, ada orang yang cinta, sebenarnya boleh berhenti pukul berapa ya sebenarnya? Berhenti pukul berapa biasa?
Tak kisah. Saya yang kisah nanti. Tak apalah, mana yang saya sambung lah sikit. Saya rasa kalau paling panjang pun 9.5 je kot. Mungkin 9 suku berhentilah kot saya rasa. Okey, apa? Contoh yang saya nak sebut tadi, saya nak tuan-tuan nampak cinta tadi. Mengenal ni, mengetahui sesuatu dengan ilmu, dengan mengetahui dengan cinta, dia tak sama. Dengar betul ya? Mengetahui dengan ilmu, dengan mengetahui dengan cinta tak sama. Saya ambil contoh, tuan-tuan tahu tak satu perasaan nama dia takut? Jawapan dia semua orang tahu, betul? Sebab kita pernah takut dan kita pernah berani, betul tak? Kita pernah sedih dan kita pernah marah, betul tak? Jadi semua orang tahu perasaan, ada satu nama perasaan tu, nama dia takut. Tapi takut, tuan-tuan boleh dapat takut tu melalui ilmu, tuan-tuan boleh dapat takut tu melalui perasaan. Saya ambil contoh harimau. Bila saya sebut harimau, tuan-tuan pun tahu harimau tu kekuatan dia berat dia macam ni, tamparan dia macam ni, kuku dia macam ni. Tuan-tuan tahu kan? Okey, kalau saya kata kalaulah harimau, kalau kita berhadapan dengan harimau, kita berani tak semua? Mesti jawapan kita yang jawapan orang awam lah, maksudnya yang biasa mesti orang cakap takut, betul tak? Takut. Tapi cuba tuan-tuan bezakan bila saya cakap harimau tu kita takut tak? Tuan-tuan cakap takut. Tuan-tuan ukur dengan apa? Tuan-tuan ukur dengan ilmu. Ilmu tuan-tuan cakap harimau tu begini. Ilmu tu dah susun. Jadi hasil daripada susunan ilmu, tuan-tuan takut, betul? Betul kan? Tapi kalau sekarang kita duduk dalam ni, tiba-tiba harimau masuk, sekarang tuan-tuan takut dengan ilmu ke takut dengan perasaan? Nampak tak? Itu beza dia. Boleh nampak ke tak boleh nampak? Itu beza dia. Jadi maksudnya, kalau harimau tu masuk, sekarang kita dah, ilmu dah tak main dah. Dah tak sempat ilmu nak ukur kuku dia ada berapa ya? Patah ke tak patah? Tajam ke tak tajam? Tuntut ke tak ada? Dah tak ada lagi. Harimau tu datang je, waktu tu kita dah takut pakai perasaan. Jadi inilah yang saya nak sebut, para awliya pun macam tu juga. At-tasawuf macam tu juga. Yang kita belajar daripada orang Islam, daripada bawah sampai ketua ni, yang kita belajar, yang kita ambil daripada kitab, sebenarnya kita ambil daripada ilmu. Kita tak nak pun mengasah kepada perasaan. Tak nak pun mengasah kepada perasaan. Perasaan tu tuan-tuan tak boleh dapat melainkan daripada orang yang dah perasaan, yang ada perasaan tu. Jadi itulah sebenarnya yang saya nak sebut, kemuncak daripada nak katakan apa, kepentingan tasawuf tadi tu, ialah sebenarnya perasaan. Kemana perasaan tu bawa? Bila dia bawa dekat agama, agama tu tak boleh dibeli. Dia akan jadi macam Syekh Abdul Qadir Jalani. Bila dia bawa pada agama, perasaan tadi tu, bila dia dah sayang kepada Allah, marifah kepada Allah, takwa kepada Allah, takut, dia tak akan jadi macam Ibnu Saqar tadi. Ibnu Saqar boleh jual je agama dia kerana perempuan tadi. Faham? Ingat tak cerita tadi? Nampak? Yang seorang lagi pula, dia boleh buang je agama dia daripada dia mengajar masyarakat sebab dia nak apa? Sebab dia nakkan gaji besar di bawah sultan, nampak? Syekh Abdul Qadir dia buang semua. Buang sultan, buang kerjaya, buang semua hanya untuk Allah, dia dapat. Boleh nampak? Kalaulah cinta tu masuk dekat agama, dia akan selamatkan agama tu daripada berpura-pura. Sebab itulah biasa orang sebut, sebab itulah kalau Habib Bakar cakap kenapa ihsan tu dekat belakang? Sebab ihsan tu dia samarat, dia buah. Orang tak boleh belajar akidah melainkan Islam dia melainkan fiqah dia dah kuat. Baru dia boleh main akidah. Maksudnya ilmu dia dalam agama Islam, umur dia dah main dalam agama dah banyak. Baru dia boleh main akidah. Orang tak boleh main tasawuf melainkan fiqah dengan akidah dia dah main. Maksudnya dia dah faham, baru dekat tasawuf dia jadi buah. Kalau tidak, dia tasawuf dia jadi zanadiqah. Itu sebabnya Imam Malik cakap, ataupun Syekh Junaid cakap, Syekh Junaid kata man tasawwafa wa lam tafaqqah, man tafaqqaha wa lam tasawwuf. Barang siapa yang belajar fiqh wa lam tasawwuf faqad tafassaqa. Barang siapa yang belajar fiqh tapi tak ada tasawuf, merendah diri, tak nak. Tasawuf ni sebenarnya apa? Sebenarnya belajar tasawuf merendah diri. Sebab kita terpaksa merendah diri kepada seseorang, guru kan. Terpaksa merendah diri kepada dia. Okey. 7 minit. Kita terpaksa merendah diri. Jadi bila tak ada tasawuf, apa Syekh Junaid cakap? Faqad tafassaqa. Orang tu jadi orang fasik. Apa fasik? Ilmu fiqh dah banyak. Ilmu dah ada. Bolehlah tahu sikit-sikit. Tapi ada dengki. Dengki dengan orang sana, dengki dengan orang sini. Dengki. Kadang-kadang saya suka perkataan Kiai Idrus Ramli. Dia kata perbalahan Syiah dengan Ahli Sunnah ialah perbalahan pendapat. Perbalahan Wahabi dengan Ahli Sunnah ialah perbalahan pendapat. Tapi perbalahan Ahli Sunnah dengan Ahli Sunnah
ialah perbelahan pendapatan. Faham tak? Maksudnya dengki, pendapatan tu maksudnya bukan gaji sangat. Kadang-kadang pengaruh, tengok orang tu ada pengaruh, dengki. Kadang-kadang tak ramai pun pengaruh orang tu, tapi nampak ada pengaruh dengki. Itu yang jadi fasik tu. Sebab apa jadi fasik? Jawapan dia tasawuf tak ada. Tak ada siapa yang memimpin. Jadi dia tak boleh pimpin ilmu dia. Sepatutnya dia gunakan ilmu dia untuk sama-sama bawa orang kepada kematian, tapi tak digunakan ilmu dia untuk dengki-dengki ataupun meninggi di kalangan manusia. Maksudnya menunjukkan saya yang lebih alim. Awak semua belum sampai lagi. Saya yang lebih alim. Nampak tak? Okay, jadi waman tasawwafa wa lam yatafaqqah. Barang siapa yang bertasawuf pula tapi tak belajar fiqh, ini terlebih teruk lagi. Apa jadi? Faqad tazandaqa, maka dia jadi murtad. Dia jadi murtad. Sebab apa jadi murtad? Sebab dia tak tahu dekat mana dia nak main cinta dia. Dia tak tahu dekat mana nak main cinta dia. Jadi saya rasa tak boleh nak cerita panjang sangat. Tuan-tuan boleh nanti tuan-tuan dapatkan daripada guru-guru tuan-tuan yang datang ajar kitab apa semua. Tuan-tuan boleh tengok daripada kitab tu, baca sendiri. Macam-macam kitab dia. Yang boleh saya nak cadangkan, tuan-tuan bacalah kitab Petunjuk Jalan Tarekat Imam Abdullah Haddad. Cetakan dia sebenarnya banyak cetakan, tapi ambil cetakan ni, Pustaka Nasional. Sebab cetakan yang lain saya tengok terjemah dia lari. Jadi ambil cetakan Pustaka Nasional, Petunjuk Jalan Tarekat nama dia. Petunjuk Jalan Tarekat, dia punya kitab, dia punya judul Arab dia, tajuk Arab dia ialah Adab Suluk Murid ataupun Risalatul Murid. Tajuk dia dua kadang-kadang. Jadi Petunjuk Jalan Tarekat tu baca, tuan-tuan akan nampak macam mana jalan yang sebenar. Dan saya pun nak khabarkan kepada tuan-tuan, kita pun nak kena ingat umur tak panjang tuan-tuan. Umur tak panjang. Allah dah bagi kita hidup, alhamdulillah rabbil alamin. Allah jadikan kita orang datang majlis, orang datang kuliah. Walaupun kuliah kita dah dengar banyak kali, tapi kita datang kepada kuliah juga. Walaupun kita tak ada ilmu pun bertambah, tuan-tuan datang ke kuliah, tetapi sekurang-kurangnya tuan-tuan datang dapat barakah. Barakah apa? Barakah yang Nabi cakap, barang siapa yang duduk dalam majlis zikir, walaupun orang tu khata', Nabi kata khata', Nabi tak kata khati'. Nabi kata khata'. Khata' ni maksudnya orang pelaku dosa besar. Dosa ganal-ganal, dosa besar-besar, dosa jahat-jahat semua. Nabi kata orang tu datang, lepas tu malaikat cakap kepada Allah, ya Allah, engkau dah ampunkan semua orang dalam majlis ni. Tiba-tiba datang satu orang tu pelaku dosa besar. Dia datang majlis ni, dia tak nak bertaubat, dia tak nak mengaji, dia tak nak apa-apa pun, dia tak nak pun rahmat kau. Allah kata apa? Orang tu pun aku ampunkan. Walaupun dia tak nak. Dengan berkat siapa? Dengan berkat ni, ramai-ramai ni. Jadi walaupun kita mungkin kita dah biasa dengar, tapi tuan-tuan datang juga, Allah takdirkan kita datang juga mengambil barakah. Allah takdirkan kita jadi orang yang baik, tapi umur tak panjang tuan. Umur tak panjang. Jadi jangan gunakan umur kita untuk lalai-lalai, gunakan umur kita tu untuk mati. Barang siapa yang belum mengetahui daripada segala ilmu yang fardu ain, maka sempurnakan. Kemudian barang siapa yang dah dapat sempurnakan, maka hendaklah taraqi. Taraqi ni maksudnya tak beramal tuan-tuan. Saya nak sebut sikit pasal ilmu, penutup sudah. Satu hari Nabi lalu kepada dua perkuburan. Kemudian Nabi pun cacakkan Nabi bergeling kepala, sedih Nabi. Kemudian Nabi cacakkan dua pelepah kurma. Jadi sahabat pun bertanya, kenapa kau cacakkan? Jadi dia cakap sebab seorang ni tadi, mereka berdua ni dalam kubur ni mereka berdua ni adalah orang yang berdosa, diazab dalam kubur. Seorang sebab kencing tak tus, seorang lagi sebab yamshi bin namimah. Dia kerja dia dalam dunia ni, dia menghasut-hasut orang. Dia menghasut orang. Yang pertama tadi dia kata orang yang kencing tak tus. Kencing tak tus tu bukan orang yang sakit. Jangan salah faham. Kita memang kencing tak tus. Kita tuan-tuan muda memang selamat. Tapi kita akan tua. Faham tak? Kita akan tua. Kita akan sakit. Status kencing tak tus kita sebenarnya. Walaupun sekarang kita muda tak sampai lagi, tapi kita akan sampai. Jadi maksud kencing tak tus tu bukan sebab dia kencing tak tus, tetapi sebab dia tak menyempurnakan ilmu fardu ain, dia tak tahu macam mana nak kencing. Dia tak tahu kaedah kencing tu macam mana. Jadi fokus dekat sini bukan masalah kencing. Fokus dekat sini ialah tidak mengetahui ilmu fardu ain. Jadi orang yang tak lepas fardu ain kena sempurnakan sebab dia azab. Yang kedua ialah orang yang yamshi bin namimah, iaitu dia habiskan umur dia hasut orang sana, hasut orang sini. Jadi sebagai kesimpulan yang saya nak nampakkan daripada beberapa misal yang saya bawakan tadi, yang pertama sekali, kepentingan at-tasawuf ni sebenarnya dia itu adalah kesimpulan betul. Dia itu adalah kesudahan dan dia itu adalah buah. Sekira-kira
kalau kita tak dapatkan tasawuf tu, sebenarnya kita orang yang tak berbuah. Maksud saya, kita tak sempurna yang Nabi cakap agama tu daripada 4 perkara tadi kan? Tak sempurna. Sebab kita benda yang tak pokok, yang tak berbuah. Yang kedua, tasawuf tu dia memandu. Tasawuf tu dia memandu. Kalau datang kepada orang alim, ilmu dia jadi baik. Kalau datang kepada ahli dunia, dunia pun jadi baik. Ada satu bidal, saya pakai seminit sikit saya nak sebut. Dalam Ta'limul Muta'allim, satu riwayat menyebut, dia kata kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali dunya yasirun min amali al-akhirah bi husni niyyah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali al-akhirah yasiru min amali dunya bi su'in niyyah. Yang pertama tadi bi husni niyyah. Nabi dia kata kam min amalin, berapa banyak amalan yatasawwaru bi suratil amali dunya, rupa dia amal dunia, yasiru min amali al-akhirah, dia jadi amal akhirat bi husni niyyah, dengan sebab niat baik. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali al-akhirah, berapa banyak amalan rupa macam rupa amalan akhirat, yasiru min amali dunya bi su'in niyyah, jadi amalan dunia sebab jahat niat. Contohnya satu orang kerja, dia tak kerja agama pun, dia kerja mungkin petani, mungkin niaga, mungkin apa, tapi tujuan dia ialah mendirikan agama. Kalau dia orang ekonomi yang menguasai ekonomi, dia mengkayakan orang Islam. Kalau dia pendidik, dia pandaikan orang Islam. Kalau dia orang miskin, dia penuhkan perut anak bini dia. Penuhkan perut anak bini itu setengah daripada tuntunan agama. Rupa amalan dia dunia semua. Niaga, padi, sawah, angsa, ayam, semua dunia. Tapi benda itu dapat akhirat. Wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali al-akhirah, ada satu orang pula amalan dia rupa macam amalan agama. Jadi syekh mengajar cakap agama, cakap hadis, yasiru min amali dunya bi su'in niyyah. Tapi jadi amalan tu dunia sebab jahat niat. Jahat niat apa? Niat untuk pengaruh, niat untuk dunia, niat untuk hidup, bukan niat untuk mati, ataupun niat untuk nak tunjuk kepada orang lain aku alim. Dapatlah apa yang dia dapat. Boleh dapat tuan-tuan. Jadi nak sebutnya, itulah pentingnya tasawuf tu, sebab dia memandu. Ke dunia pun dunia tu jadi akhirat, ke benda akhirat pun lagi perlulah menuju kepada akhirat. Yang akhir sekali, tasawuf tu dia membenteng. Seperti mana yang dibenteng oleh wali-wali Allah dengan nas daripada hadis kursi, Allah sendiri yang cakap. Tasawuf tu benteng. Orang tu bila dibenteng, siapa pun yang memusuhi dia, orang tu sendiri yang akan celaka. Okay, yang akhir pula, tasawuf tu menjadikan seseorang tu hamba. Inilah yang sebenarnya yang kita nak, hamba seperti mana yang disebut dalam Al-Quran tadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Seperti mana juga yang disebut dalam Isra Mi'raj, ketika Nabi nak naik, apa Allah cakap? Subhanallazi asra bi 'abdihi ka bi rasulihi. Jawapan dia bi 'abdihi. Allah naikkan tu maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tak cakap pun yang memperjalankan nabinya, Allah tak cakap pun yang memperjalankan rasulnya, tapi Allah kata yang memperjalankan hambanya. Jadi kemuncak yang dibawa oleh tasawuf, kepentingan dia membawa kita kepada kehambaan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada ni ke kita ada 2-3 ke soalan yang nak dikongsi? Boleh ke macam tu? Ke boleh tutup terus? Okay, kalau tak ada saya tutup terus lah. Ada nak kongsi ke apa-apa? Kalau ada satu dua je lah. Okay, kalau tak ada kita tutup lah. Okay, boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamna Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a dawud al-jibali subhana wa ta'ala kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun ya Rabb Ibrahim ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akrimni ya Allah bil fahmi warzuqna al-ilma wal hikmata wa bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan berkat majlis yang kita adakan ini diampunkan dosa semua orang yang hadir, mudahkan segala urusan, tunaikan segala hajat. Diberi berkat kepada orang yang hadir, diberi berkat kepada yang tidak hadir, diberi berkat kepada ini masjid, diberi berkat kepada isi ini masjid, dan diberi berkat kepada seluruh orang yang ternisbah qaryah kepada ini masjid, dan diberi berkat juga kepada pertubuhan Ikatan Mahabbah Mustafa, betul? Ikatan Mahabbah Mustafa. Mudah-mudahan diberi berkat kepada sekalian mereka itu, dan diberi berkat juga kepada kita semua yang hadir, diri kita, harta kita dan seluruh keturunan kita, anak susuan kita dan seluruh orang yang ternisbah kepada keluarga kita. Mana-mana yang sakit di antara kami sembuhkanlah, mana susah senangkanlah, mana sempit lapangkanlah. Himpunkanlah kami dalam kasih sayang, matikanlah kami dalam husnul khatimah, bangkitkanlah kami bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga, dan mudah-mudahan kita semua dihimpun dalam syurga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wal afu ala ithwani. Saya mohon maaf atas keterlanjuran waktu.